Okay. Alhamdulillah. Jadi rasanya tak manis kalau kita tak kenal dulu dengan para pena kita. Yalah, bab kata orang tak kenal maka tak cinta kan. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan barisan pena kita pada pagi ini. Di sebelah kiri saya wajah yang tidak asing lagi di kaca TV, iaitu Ustazah Fatimah Syarha binti Muhammad Nordin. Beri tepukan sikit, semangat. Alhamdulillah. Okay, buat pengetahuan hadirin sekalian, beliau dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1984. Beliau meneruskan pengajian di UIAM, jurusan Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, pengkhususan Fiqh dan Psikologi. Selain daripada itu, beliau juga telah menghasilkan beberapa buah buku yang berjaya mendapat tempat di hati para pembaca. Contohnya seperti Cinta High Class, Tautan Hati dan Pemilih Cintaku Setelah Allah dan Rasul. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan panel di hujung sebelah sana, Merangkap Cinta Hati Ustazah Fatimah Syarha. Ya Ustazah? Nama penuh beliau Farhan Hadi bin Muhammad Taib, nama diberi. Dilahirkan pada 5 Oktober 1983, bulan yang sama ya. Dan meneruskan pengajian perubatan di Universiti Malaysia Sarawak. Antara karya beliau yang telah mendapat sambutan adalah Tuhan Lebih Saintifik dan Cinta Medik. Untuk makluman semua, bagi mendapatkan karya-karya para panel kita pada hari ini, anda bolehlah berkunjung ke gerai di luar Dewan. InsyaAllah ya, lepas ni kalau ada masa, bolehlah tengok-tengok di gerai di luar Dewan. Baiklah, berkenalan sudah, kita bermesra pun sudah. Jadi, bagi meneruskan forum santai kita pada pagi ini, saya terlebih dahulu ingin menerangkan format forum kita pada pagi ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, forum pada hari ini akan berlangsung sebanyak 4 pusingan. Bagi pusingan pertama dan kedua, saya akan mengajukan soalan kepada para panel kita. Seterusnya, bagi pusingan ketiga, saya akan membuka ruang kepada para hadirin untuk bertanyakan soalan. Jangan risau, apa yang anda muskil anda boleh tanya kepada Ustazah. Okey, tapi hari ini kita ada kelainan. Biasanya kalau forum ni, kita akan letak mic kat tengah kan. Jadi hari ini saya nak permudahkan anda semua. Anda tak perlu bangun, anda hanya perlu tak SMS je. Anda perlu hanya hantar SMS. Salin nombor ni kepada 013 987 3455. Saya ulang, 013 987 3455. InsyaAllah dia akan melancarkan perjalanan majlis kita pada pagi ini ya. Okey, bagi sesi terakhir pula, iaitu sesi keempat, panel kita akan membuat rumusan secara keseluruhannya untuk forum pada pagi ini. Baiklah, tajuk hari ini, Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang. Jadi kita semua nampak kan, melihat kepada tajuk forum kita pada pagi ini, apa yang kita boleh faham adalah mengenai tentang perubahan atau peingkirahan seseorang tu. Jadi boleh tak Dr. Farhan ulas sedikit tentang tajuk kita pada pagi ini sebagai mukadimah awal pada pagi ini? Dipersilakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, ya, pakcik-pakcik, abang-abang, sihat semua ya? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada saudari moderator yang anak tempatan ya. Orang sini ya. Alhamdulillah ya. Seterusnya kepada ya sahibah panel saya pada pagi ini ya,
Yang kat sebelah saya ni Ustazah Fatimah Syarha, asyik senyum je dia ya. Kat rumah pun dia memang asyik senyum je kat saya. Seterusnya kepada seluruh jawatan-jawatan penganjur, ya, bonda tercinta ya, yang kat belakang kamera ni ya. Kepada ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya, dan juga kepada adik-adik ya muslimin muslimat, para pemuda yang insya-Allah saya yakin, saya doakan supaya inilah pemuda-pemuda yang disebut oleh Al-Qaradawi, pemuda Islam yang dijanjikan di akhir zaman ini, insya-Allah. Jadi kembali kepada soalan yang diajukan oleh moderator tadi, iaitu aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tahu tak, biasa tak dengan perkataan ini? Ya, ia merupakan satu tajuk lagu yang famous yang dinyanyikan oleh Tega, ya, seorang adik yang cilik dari Indonesia. Saya mula-mula dengan lagu ni, adik-adik semuanya, tuan-tuan semua, siapkan lagu biasa saja. Tapi bila asyik dengar aja, pergi kedai mamak pasal lagu ni, pergi kedai runcit pasal lagu ni, pergi kedai makan semua orang pasal lagu ni. Bila saya dengar betul-betul, tengok rupa-rupanya lirik satu, banyak pengajaran kita boleh ambil bila lirik kata-kata dalam lagu ini. Banyak pengajaran. Antaranya bila berjaya sebut apa? Alhamdulillah. Yang kedua, ya, niat untuk menolong keluarga dalam lirik lagu ni, kalau hati betul-betul ya. Yang ketiga, berusaha dengan diri sendiri untuk mengubah nasib. Ya, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyebut tentang perubahan diri, ya, kita kena ingat bahawa orang yang hebat pada zaman sekarang, orang kaya, orang yang percaya pada zaman sekarang, tidak semuanya dilahirkan dalam keadaan percaya masa kecil lagi. Mungkin sekarang satu orang tu dia hebat, dia pandai, tak semestinya dia pandai pada kecil lagi. Dia mungkin ada zaman yang orang kata kurang bijak ataupun bodoh sikit masa kecil. Sekarang orang ni seorang jutawan, dia belum tentu dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Dia mungkin dilahirkan dalam keluarga yang kecil, keluarga yang susah, yang melarat, tetapi dia berusaha. Dan bila dia berusaha untuk jadi kaya tu, ya, dia berubah diri dia, membuat perubahan dalam diri kat situ, hidup melarat mungkin untuk tempoh yang agak lama dia berjaya. Mungkin dalam proses untuk berjaya itu jadi jutawan itu banyak kali kena tipu, berhutang, kena kerja dengan alung dan sebagainya. Dan mungkin kita lihat pada hari ini seorang itu nampak seorang hebat, ilmu hebat, seorang agama, ilmu agama sangat-sangat hebat. Kemungkinan zaman lampaunya agak susah, agak melarat, mungkin keluar masuk penjara. Tetapi mereka semua percaya. Sebab apa? Sebab mereka melakukan perubahan dalam diri mereka. Dan bagi adik-adik kat depan saya ini, pemuda-pemuda kat hadapan saya ini, yang asal daripada banyak latar belakang, mungkin latar belakang daripada keluarga yang susah, yang mungkin yang pada masa sekarang belajar tak berapa nak pandai, dah usaha dah baca dah study betul-betul tapi tak pandai juga. Ada juga macam tu, ya. Kita kena pandang positif, ya, pandang positif. Kita kena merubah diri kita, ya. Mungkin pada masa sekarang kita ni belajar tak pandai, tetapi kita pandang positif. Mungkin dengan sebab kita tak pandai belajar ini, kita berjaya dalam bidang lain, ya. Sebab ada satu orang jutawan, dia kata, sebab saya gagal dalam peperiksaan lah saya menjadi seorang jutawan. Tapi jangan salah faham konsep ini, bukan sesuatu gagal peperiksaan, ya. Mungkin pada masa sekarang ini kita ni hidup dalam keluarga yang agak susah, agak melarat. Kita kena ingat, mungkin disebab kita hidup masa kecil ini dalam keluarga yang susah, kita melarat, hidup kita melarat ini, mungkin pengajarannya bila besar nanti kita menjadi seorang yang cekal, yang tak mudah mengalah, seorang yang tidak boros, seorang yang berjimat cermat. Banyak faedah kat situ, ya. Jadi muslimin muslim yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita belajar kat sini seperti yang kita ambil konsep daripada tajuk forum pada pagi ini, iaitu untuk kita berjaya kena lakukan satu perubahan dalam diri kita. Key point kat sini, perubahan, ubahlah diri kamu. Dan kata ulama pada Mesir, ghayyir nafsaka, nak berjaya ubahlah diri kamu, ya. Dan hal ini telah disebut dalam Al-Quran yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan mengubah nasib kamu. Kalau kamu macam ni, kamu malas, macam inilah nasib kamu. Allah akan merubah. Kamu malas, malas berusaha, miskin macam itulah.
Sehinggalah Allah kata, kamu merubah dalam jiwa kamu sendiri. Ubah dalam jiwa kita ini. Jiwa kita kena berubah. Sebetulnya kata seorang ulama ya, dia pelik dengan seorang pemuda. Pemuda ini sering mengeluh. Dia kata dunia ini makin teruk dan tak pernah berubah pun dunia ini. Banyak kezaliman berlaku dan banyak kebodohan berlaku dan banyak teruk saja dalam dunia ini. Ya, sedangkan pemuda ini sendiri tak nak mengubah diri dia. Boleh faham ya? Pemuda ini dia sedih, dia kata kenapalah dunia macam tak berubah dunia ini. Dia sedih, dia berumuk, dia pelik. Ya. Sedangkan dalam masa sama dia sendiri tak nak mengubah diri dia. Maka kita kena sedar, untuk ubah dunia itu kita kena ambil step yang kecil lagi. Langkah yang awal lagi iaitu merubah, ubah dalam jiwa kita. Dan saya tertarik dengan satu syair daripada seorang pujangga ya. Dia kata apa? Ini saya baca kat sini ya. Dia karang ya. Dia kata ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Mamboy hebat bunyi ya. Masa aku muda aku nak mengubah seluruh dunia. Lalu aku sedari betapa sukarnya untuk mengubah seluruh dunia ini. Tetapi memang susah nak mengubah seluruh dunia ni ya. Masa dia muda, hebat cita-cita dia. Alhamdulillah. Paling kurang pun cita-cita juga. Tapi dia sedar bahawa nak mengubah seluruh dunia ni sangat-sangat susah. Maka dia pun buat keputusan lain. Dia kata, tak mampu ubah seluruh dunia, aku ingin mengubah negara aku sendiri. Maka setelah sekian lama, dia dapati bahawa memang sukar untuk mengubah negara dia ni. Maka dia pun beralih kepada keputusan yang lebih kecil lagi, cita-cita yang lebih kecil sedikit. Aku ingin mengubah kota aku, bandar aku. Setelah aku semakin tua, aku dapati bahawa sangat sukar untuk aku ubah kota aku. Maka aku buat keputusan untuk mengubah keluarga aku. Dan setelah sekian lama, aku pun makin tua. Dah jadi tua bangka dah ya, mungkin ni masa tu ya. Maka aku sedari bahawa agak susah untuk mengubah keluarga aku. Maka akhir sekali aku buat keputusan bahawa aku ingin mengubah diri aku sendiri. Maka akhir sekali baru aku sedar bahawa dengan aku mengubah diri aku sendiri, aku berjaya mengubah keluarga aku. Dan di situ aku sedar bahawa sekiranya dari awal-awal lagi aku mengubah diri aku sendiri, insya-Allah aku mampu mengubah keluarga aku mampu untuk mengubah masyarakat setempat, dan aku mungkin berjaya mengubah negara ini, dan aku mungkin berjaya mengubah dunia ini. Maka perubahan itu untuk berjaya mestilah berpunca daripada kita sendiri, dalam jiwa kita sendiri. Maka muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, ya, ramai orang sekarang ni jiwa dia kosong. Ya, kalau jiwa kita penuh dengan cita-cita untuk tegakkan agama Islam, untuk sebarkan dakwah, alhamdulillah. Tetapi ramai yang masyarakat pada hari ini jiwa dia kosong. Dan apabila jiwa kita kosong, ya tahu apa jadi ya? Ini moderator ya. Apabila jiwa kita kosong ni, senang saja untuk anasi-anasi yang tak munasabah masuk. Kita tengok kat negara kita sekarang. Ada yang dahulu yang orang yang mengaku sebagai maharaja langit, ayah pen dan sebagainya. Kita dengar tak logik. Apa benda mengaku maharaja langit, ayah pen, Tuhan Harun dan sebagainya. Tak logik kita dengar. Tetapi ada pengikut dia. Kita dengar tak logik, tetapi sebab apa ada pengikut dia? Orang yang pengikut itu sebab apa? Sebab mereka yang pengikut dia itu semua jiwa kosong. Apabila jiwa kosong, masuklah anasi apa saja senang untuk dipengaruhi. Kosong jiwa. Datang mengaku sebagai Tuhan, datang ajar risalah dan sebagainya, datang mengaku sebagai maharaja langit. Jiwa kosong, senang saja untuk ikut anasi-anasi yang mengaruh. Ya? Dan begitu juga kita tengok dalam peristiwa sedikit musibah yang berlaku di negara kita baru-baru ini, iaitu tentang kehilangan pesawat MH370, yang mana kat negara ini banyak usaha-usaha untuk mencari. Dan salah satunya ada satu usaha yang kita nampak agak pelik. Ritual di lapangan terbang. Datang satu kumpulan, dihampar tikar nipis, duduk atas tikar, duduk kayu atas darat. Ya. Dan pegang buah kelapa, buncang buah kelapa. Kita nampak pelik, apa saja. Saya rasa mungkin kat negara kita ni lah ya. Saya rasa mungkin 98% semuanya tak sokong, semuanya bangkang, semuanya marah kat dia. Tetapi ada orang yang mengikut aktiviti tersebut. Sebab bila saya baca dekat WhatsApp, tengok dekat WhatsApp, orang forward kat saya, dekat internet, blog dan sebagainya, ramai golongan-golongan muda yang ikut ritual tersebut.
Dia buat saja, suka-suka saja. Orang ni bawa bubur ikan, ya, masuk airport bawa bubur ikan, buat apa nak tangkap ikan kat mana dekat airport, ya. Ada juga, ya, bawa bubur ikan dengan buluh untuk teropong dan sebagainya. Saya tengok dekat WhatsApp, dekat blog ada satu kumpulan anak muda yang lepas main bola sepak, ya, dia tidur di jual tersebut untuk suka-suka saja. Dia serguk dekat kepala dan kawan dia ambil botol air mineral teropong macam ni. Tiru. Dan dekat kampus, siswi-siswi ke asrama kat kampus, dia hampa tingkap, duduk 300 tingkap, dia kayuh dengan sudut nasi. Tiru ritual tersebut. Apa benda ni, ya? Sebab mereka tidur sebab jiwa mereka kosong. Dan mungkin ada orang kata lah, tak apa, mereka yang buat ritual tersebut, ya, dia sebut nama Allah, sebut zikir dan sebagainya. Kita kena ingat, ya, bahawa ada antara hampa tiga atas darat, lepas tu kayu atas darat ni, dan kita hampa sejadah, kita solat, mana lebih baik? Mana lebih baik dengan hampa tiga, duduk ramai, kayu atas darat. Orang luar tengok, gelap orang luar, ketawa dia, apa ni Malaysia penuh dengan berkalu kurasat, kata orang Arab. Dengan hampa sejadah, solat, mana lebih baik? Dan mana lebih baik? Kita angkat buah kelapa, goncang. Dengan kita angkat tangan, doa tanda kepada Allah SWT, mohon kepada Allah Ta'ala, mana lebih baik? Nah, sebab itulah saya tengok ramai orang tiru yang ritual-ritual yang tak munasabah ini. Sebab apa? Sebab jiwa mereka kosong. Sebab itulah, ya, tuan-tuan, adik-adik, muslimi, muslimat sekalian, ya, untuk kita berubah, kena penuhi jiwa kita dengan perkara baik, aktiviti yang perfect dan sebagainya. Yang tak pandai mengaji, pergi belajar mengaji. Yang jarang, mungkin dah lama tak dengar ilmu-ilmu agama, tak dengar kuliah-kuliah masjid, pergi dengan kuliah masjid untuk kita mendidik hati kita ini. Jadi adik-adik muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ya, langkah untuk kita buat perubahan dalam kita ini ada banyak sebenarnya. Ya, ghayyir nafsaka, ubahlah jiwa kamu. Ya, kita dulu ni, mungkin kita sekarang ni dalam satu suasana kita rasa kita sangat down. Mungkin tahun ini kita rasa inilah tahun yang paling teruk, ya, pelbagai benda yang teruk berlaku. Ya, kita rasa kita jauh dengan Tuhan dan sebagainya. Inilah ambil satu masa ini sebagai satu turning point, satu waktu kita mengubah jiwa kita ini untuk menjadi lebih baik. Sebab Allah itu maha adil, adik semuanya. Allah sangat-sangat adil. Allah menciptakan kita dengan peluang semua sama. Saya untuk berjaya ada peluang sama. Tuan-tuan semua, adik-adik semua, untuk berjaya pun ada peluang sama juga, bahkan mungkin lebih besar lagi. Jadi untuk kita berjaya sebagai beberapa tips, ya, pertama sekali kita pandang positif. Pandang positif, fikir positif saja dalam fikiran kita ini. InsyaAllah pada satu masa nanti akan berjaya. Dan saya yakin kat sini, adik-adik semua kat sini, tuan-tuan kat sini, termasuk ke atas sana, ya, semua ada cita-cita. Dan kalau boleh kita besarkan cita-cita kita ini. Dan hal ini kita tengok berlaku di zaman Rasulullah SAW, yang mana di dalam persediaan untuk perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi dengan para sahabat sedang kali parit untuk menghadapi tentera Ahzab yang berjumlah 10,000 orang. Yang pada masa tersebut Islam sangat tersepit, tentera Ahzab sangat ramai, nasib umat Islam tak tahu lagi. Tetapi apabila Nabi sedang kali parit ini, Nabi sempat cerita kepada para sahabat. Nabi kata apa? Sesungguhnya kota Konstantinopel, sekarang Istanbul, yang pada masa tersebut pusat kerajaan Katolik ataupun Kristian yang sangat hebat tentera dia. Nabi boleh kata sesungguhnya kota Konstantinopel ini akan dibuka, dan sebaik-baik tentera Islam ialah tentera yang membukanya, dan sebaik-baik panglima ialah panglima yang mengarahkan pembukaannya. Islam pada masa tersebut tersepit, yang kali parit dan sebagainya, tentera Ahzab nak serang dia, dalam keadaan yang Islam tak tahu nasib Islam macam mana. Tetapi sikap optimis Nabi kat situ, dia pandang jauh, pandang besar. Dia kata, boleh Nabi sebut kota Konstantinopel itu akan dibuka. Ya, bunyi hebat. Kita pun sepatutnya macam itulah, pandang optimis, ya, fikir positif dalam diri kita, nak berjaya, nak belajar, nak berjaya. Itu pertama. Yang kedua, ya, muslim muslimat sekalian, ya, kena bersungguh-sungguh. Kalau fikir positif saja tapi asyik tidur saja, kejap main gadget, kejap main PS2, ya, dan sebagainya, tak ke mana. Ada cita-cita, kena bersungguh-sungguh.
Dan hal ini kita ambil contoh yang terbaik, iaitu Rasulullah SAW dalam usaha untuk menyebarkan agama Islam, sehingga kaum musyrikin pada masa tersebut semua berpakat untuk menghentikan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai mereka berpakat, mereka jumpa dengan Nabi, mereka tawarkan kepada Nabi, kalau kamu nak jadi raja, kami boleh kembalikan jawatan raja berkamu. Kamu nak perempuan cantik, kami boleh cari perempuan tercantik di kota Mekah ini untuk hadiahkan kepada kamu, dengan syarat kamu hentikan menyebarkan agama kamu ini. Maka bagaimana kata Nabi? Apa kata Nabi? Ya, sifat bersungguh-sungguh Nabi ini. Dia kata apa? Sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan diletakkan di sebelah kiriku, maka sesekali aku tidak akan menghentikan penyebaran agama ini. Aku tak akan hentikan ataupun aku akan mati syahid, kata Nabi. Kita nampak kat situ sifat sungguh-sungguh Nabi. Orang tawarkan macam-macam, tak nak. Bahkan kalau orang pukul sekalipun sampai mati pun tak akan berhenti. Nampak sifat sungguh-sungguh Nabi. Kita pun sepatutnya ada sikap macam itulah, untuk menuntut ilmu, untuk berjaya, untuk berkawan dan sebagainya. Mati pun tak apalah, ya, sebab kita berusaha betul-betul. Yang ketiga, ya, ini pentingnya, untuk kita berjaya, tinggalkan segala maksiat dalam diri kita. Dan kita mungkin renung balik semula dekat rumah, muhasabah diri kita. Apakah perkara yang dalam bentuk dosa yang sering aku buat? Mungkin kita ada tinggal solat kat sini, minta maaf kalau sebut, ya. Mungkin kita ni masih ada lagi yang isap rokok, ya. Ataupun mungkin kat sini ada yang minum air kotor dan sebagainya, ya. Ya. Kalau ada di dalam diri kita, tinggalkan. Sebab apa? Sebab selagi mana maksiat itu masih melekat dalam diri kita, kita tak akan berjaya, tak akan pergi jauh. Bahkan mungkin kita ni akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena ambil pengajaran daripada kisah-kisah umat terdahulu. Iblis dihalau dari syurga sebab maksiat kepada Allah Taala, tak nak patuh perintah Allah. Kaum Sa'dun di zaman Nabi Hud yang melakukan aktiviti yang sangat-sangat keji, iaitu homoseksual, berkahwin dengan membuat hubungan sejenis, dibinasakan oleh Allah Ta'ala sebab maksiat mereka lakukan. Fir'aun juga dibinasakan oleh Allah Ta'ala sebab maksiat mereka lakukan. Jadi adik-adik semua, ya, tuan-tuan muslimat sekalian, untuk berjaya, buangkan segala maksiat dalam diri kita ini, ya. Mungkin solat lewat, dan solatkan awal, ya. Yang tinggal solat, cuba target untuk cukupkan solat. Yang ada perkara yang tak baik, merokok dan sebagainya, tak hormat ibu bapa dan sebagainya, tinggalkan yang tak baik itu. Sebab itu, yang kita tinggalkan maksiat itu merupakan satu perubahan untuk kita berjaya. Selagi mana maksiat itu masih melekat dalam diri kita ini, kita tak akan pergi jauh. Dan yang terakhir sebagai yang keempat, ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita berjaya, dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesama kisah yang sebut tadi, ya, yang Nabi kata sesungguhnya kota Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Maka tentera Islam pada masa tersebut, di zaman Muawiyah dan sebagainya, kerajaan Bani Abbas dan sebagainya, banyak menghantar tentera-tentera untuk membuka kota Konstantinopel. Sebab masing-masing ingin meraih gelar parlimen terbaik, tentera terbaik, ya, masing-masing nak jadi terbaik, tapi tak dapat, tak mampu. Sehingga akhir sekali 800 tahun kemudian, muncullah seorang pemuda, yang muda lagi, baru usia 18 tahun, 19 tahun, yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mampu membuka kota tersebut. Usia baru 18, 19. Abang berapa? 18, ya? Usia macam dia, ataupun usia macam yang anak-anak adik kat depan saya ni, mungkin rata-rata 17, 18, mampu untuk membuka sebuah kota yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebuah kota hebat, itu kota Konstantinopel. Muda lagi. Kalau sekarang, boleh umur 18 nak pergi buka kota. Mungkin ada yang sebut tua sikit dah, mungkin dalam 19-20 macam, tapi usia yang cukup muda. Sebab apa dia mampu untuk membuka kota tersebut? Sebab hidupnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu, selepas membuka kota tersebut, tentera Islam percaya tawan, dia ringkaskan cerita. Sebab cerita bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota tersebut, dia sangat-sangat menarik. Dia bawa kapal naik gunung dan sebagainya, memang satu perkara yang tak pernah terfikir oleh orang pada masa tersebut sehingga zaman sekarang.
laut disekat dengan rantai, kapal tak boleh masuk. Rasuki tak boleh masuk lah, tetapi dia bawa kapal naik gunung turun. Semua tak terfikir, hebat sangat pemikiran dia. Bagaimana dia boleh berjaya membuka kota tersebut? Dia ni seorang yang sangat dekat dengan Allah SWT. Dan apabila kota tersebut berjaya dibuka dan semuanya, tuan-tuan semua, maka tiba waktu solat. Dan apabila tiba waktu solat, mereka cari siapa nak mengimamkan solat, nak mengetuai solat tentera-tentera Islam yang berjumlah hampir 200,000 orang. Sebab kalau boleh mereka ingin mencari orang yang terbaik dan paling hampir dengan Allah SWT untuk jadi imam pada masa tersebut. Maka semua bincang, ulama semua bincang siapa nak jadi imam ni. Maka mereka buat satu keputusan untuk pemilihan. Mereka suruh semua tentera Islam berdiri, termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka buat satu arahan, barang sesiapa yang semasa balignya, selepas balik sehingga sekarang pernah meninggalkan solat fardu, walaupun sekali saja, sila duduk. Dan beramai-ramai tersebut tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tentera Islam pada masa tersebut berkualiti tinggi, hampir pada Allah Ta'ala. Semua berdiri. Maka arahan kedua, sesiapa yang daripada balik sehingga sekarang pernah meninggalkan solat rawatib. Solat rawatib ni maksudnya lepas solat fardu, solat 2 rakaat. Siapa pernah tinggalkan, sila duduk. Maka separuh tentera Islam duduk, separuh berdiri. Dan tinggal arahan ketiga. Arahan ketiga dia kata apa? Sesiapa kat sini yang daripada balik sehingga sekarang pernah meninggalkan solat tahajud walaupun sekali setiap malam, daripada balik sampai sekarang tinggal solat tahajud, solat tahajud walaupun sekali, sila duduk. Semua duduk tentera Islam kat situ, kecuali seorang saja, iaitu siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Dia seorang kaum. Maksudnya pada balik sampai sekarang tak pernah tinggal solat fardu, tak pernah tinggal solat rawatib, dan tak pernah tinggal solat tahajud. Maka dia memang seorang yang berhubungan sangat dekat dengan Allah SWT. Sebab itulah dia berjaya untuk membuka kejayaan kota tersebut dan membuka kepada kejayaan tentera Islam. Dan saya sekian dulu untuk yang pertama ini, dan kita kat sini untuk berjaya, ya, ubahlah jiwa kita, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Untuk berjaya, ya, kita kena ubah apa yang ada dalam jiwa kita ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor. Video panjang lebar dah, terang kan. Jadi saya harap semuanya ambil nota-nota penting itu. Banyak yang kita boleh take note dalam tu kan. Okay, rupanya kalau saya dengar tajuk Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang ni, saya akan terbayangkan Datuk Siti Nurhaliza, Diana Amir, Irma Hasmi, Siti Sarah, ramai lagi lah. Semuanya insan-insan ni yang terpilih ni semuanya artis. Dan mereka ni berubah dan berhijrah kepada yang lebih baik selari dengan tuntutan agama. Sedangkan insan-insan ni semuanya berada dalam dunia hiburan yang dipenuhi dengan pelbagai gejala yang tak sihat. Tapi mereka ni mampu untuk merubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Yelah, orang kata menukar arus kan. Jadi nak berubah ni tak mustahil para hadirin sekalian. Baiklah, jadi apa pandangan Ustazah Fatimah sendiri dalam konsep hijrah diri tu untuk konteks pelajar dan juga sebagai seorang remaja? Silakan Ustazah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Cik moderator, pesawat hilang bulan Mac. Syukran jazilan. Thank you very much. Seterusnya, Cik Abang saya, si jantung hati Dr. Farhan Hadi.
bonda yang tercinta, ibu mertuaku yang melahirkan suami buatku, suami yang paling serasi dalam hidupku, mudah-mudahan selamanya hingga ke syurga. Biasanya meja pelaksana. Pelaksana program yang bersusah payah, bersengkang mata, agaknya banyak turun naik risikonya, cabarannya, ujiannya untuk mempertemukan kita pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mereka ini dapat ganjaran selama-lamanya sampai ke akhirat sana. Amin. Seterusnya, sidang hadirin hadirat yang istimewa, salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energetik ke pagi ni? Ya. Atau mengantuk dah? Ngantuk, boleh tidur asalkan jangan berdengkur. Hadirin hadirat, kita generasi baru. Dan ini ibu-ibu, ayah-ayah generasi baru. Generasi yang mahukan perubahan. Kita nak dunia ini berubah jadi lebih bahagia, lebih Islam. Ya. Dunia ini tak akan berubah kalau kita tak ubah dunia kita, dunia diri kita. Setiap perubahan perlukan titik mula, betul? Titik mula yang paling utama ialah titik mula yang paling mampu kita kuasai, iaitu diri sendiri. Pandai. Siapa jawab tu? Angkat tangan. Baiklah, aku jawab dia. Dan hadirin hadirat, dalam diri kita ni yang paling utama perlu kita sentuh untuk kita ubah adalah hati. Ya, hati kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, moga-moga kita datang perjumpaan pagi ni bukan sekadar niat kita tu niat-niat yang picisan. Alah, kesian ke orang-orang dah buat program, kita pun nak datang. Ataupun sekadar nak kenal kami, manusia biasa yang tak sempurna, yang banyak kelemahan, sama je kita, ya. Tak mau niat-niat kecil macam tu. Kita nak niat besar. Niat lepas ni, kita dapat sikit input di sini, balik nanti dia mencetuskan mampu kita untuk lakukan sesuatu. Itu penanda hati terpilih. Walaupun nanti kami bercakap tergagap-gagap ke, hilang poin ke, tak kisahlah. Tapi kalau hati itu datang dengan jiwa besar, dia akan tetap bawa impak yang besar bila nanti kalian pulang. Itu yang kita harapkan. Kita buat sesuatu, kita nak feel sungguh, nak rasa. Tadi moderator tadi cakap tentang artis. Mereka berjaya berhijrah. Meskipun mereka ini ada banyak sangat cabaran yang perlu mereka lalui. Ya, mungkin cabaran-cabaran kurang sikit, tawaran lakonan, tawaran nyanyian pada peringkat awal mungkin, ya. Tapi mereka teguh. Saya nak tanya kalian, kenapa setiap orang, termasuk saya dan suami dan moderator dan semua, dia perlu berubah? Kenapa? Ada jawapan tadi? Yes, you, mana? Apa jawapannya? Kenapa kita perlu berubah? Hadirin hadirat yang saya muliakan, malu dah. Tadi dah. Baik. Kita tengok artis-artis kan, mereka tu cantik, bergaya. Tapi mereka tak rasa bahagia dalam jiwa. Mereka pun cari titik-titik baru dalam hidup untuk hidup dengan lebih bahagia. Mereka berubah sebab nak lebih bahagia. Betul? Kita pun perlu berubah setiap hari supaya kita lebih bahagia. Dan bahagia itu ada di mana? Yes, pandai sungguh orang-orang raut ni, ya. Sultan yang mangkuk tandas dia berkilau dengan emas pun nak bahagia. Siapa lagi? Ya, kalau kita tengok profesor yang ada jubah konvo dia 10 pun nak bahagia. Orang yang duk makan nasi lauk kicap je di bawah atap zinc yang bocor pun nak bahagia. Dan mereka semua ini, termasuk kita ni dalam kondisi kita, kalau nak bahagia, kena cari bahagia.
Dan kalau kita salah cari tempat bahagia, kita ibarat cari pokok manggis dalam lautan. Kita penat, kita lelah, kita sakit duk cari pokok manggis ni mana dalam lautan ni. Ya? Tapi jumpa tak jumpa pokok manggis? Sebab apa tak jumpa? Sebab salah tempat kita cari. Ya, salah tempat tak jumpa bahagia. Maka hadirin hadirat yang saya muliakan, kita jangan salah tempat. Nak cari bahagia, carilah bahagia itu dalam hati yang ada ilahi. Itu sebenar-benar bahagia. Marilyn Monroe, kalian kenal? Tak kenal? Artis barat yang hebat, yang bergaya, yang gambar dia menjadi pujaan anak-anak gadis. Ya? Duk tampal gambar-gambar dia dekat bilik. Hebat sungguh, cakap dia bukan main confident, jalan dia wow. Yang lelaki semua terbeliak mata bila tengok. Ya? Itu Marilyn Monroe. Tapi dia mati macam mana? Bunuh diri. Tak bahagia. Dia siap tulis nota lagi. Saya tak bahagia, jangan ikut saya. Gadis-gadis, jangan ikut saya. Tak bahagia dengan hidup dia. Michael Jackson. Ya? Kita tengok kan kehidupan dia masa kecil dia sangat ditekan oleh abah dia. Dia tak bahagia. Akhirnya dia mencari dan ditemui bahagia itu pada Islam. Allah yarham Michael Jackson. Kita doakan moga-moga rahmatnya Allah terus bercucuran buat Allah yarham Michael Jackson di alam barzah yang tenang. Jadi bahagia itu hadirin hadirat ada pada hati yang ada Allah. Maka balik nanti kita ada tugas penting nak bagi hati kita rasa dengan Allah. Macam mana kita nak tahu hati kita rasa tak rasa? Macam mana yang moderator? Sekarang ni kalau hati kita sekarang ni sedang ingat ke Pokemon, ke Doraemon, ke Ultraman, ke apa-apa yang kita dah ingat, ya cuba kita nak bawa perubahan. Latihan awal, ya, bawa hati sekarang. Saya nak sesuatu ya Allah. Saya nak bawa balik sesuatu biar ada nanti satu cetusan supaya saya dapat ubah daripada detik saya sekarang kepada detik yang lebih baik. Cuba tengok pensyarah kita, guru kita yang kat depan ni, yang salehah, yang senyumannya menghiburkan hati, kan? Ibu-ibu ayah-ayah kita yang ada kat sini kan. 5 tahun dulu, apa yang mereka bayar untuk menjadi mereka yang hari ini? Doktor kita 5 tahun dulu, apa yang dia bayar untuk menjadi seorang doktor? Doktor yang cinta kepada ilmu. Dia duduk saja main game Candy Crush ke? Ya, tak. Dia mesti ada benda yang dia bayar. Dia mungkin suka baca buku, suka tengok drama-drama yang Islamik, suka tengok rancangan-rancangan yang membina, bukan menjatuhkan kita. Ya, suka tengok benda berfaedah, bukan benda lucah. Ya, suka buat benda-benda yang makin bina kepimpinan, bina diri. Ya, akhirnya dia berjalan 60 hari, dia pun menjadi somebody. Kalian semua, kalau hari ini ada benda yang kalian rancang, kalian tulis, kalian laksanakan, tengoklah 5 tahun lagi, kalian akan jadi somebody yang tak sama macam kalian hari ini. Adikku sayang, akak dulu tak terus pandai nak bercakap macam ni, pandai nak duduk depan macam ni, pandai nak bina keyakinan macam ni. Tak, akak pun macam adik-adik juga. Dulu sekolah malu-malu, ya. Cikgu tanya, malu-malu nak angkat tangan, sama je. Sama, tapi akak bayar dengan harga bina diri. Pelan-pelan kita belajar, kita memerhati, kita melihat, kita membaca. Kita rasa ada benda penting yang perlu disampaikan. Ya, maka hadirin hadirat yang saya muliakan, Allah akan bagi kekuatan untuk kita nanti jadi seseorang yang kita cita-citakan. Tengoklah siapa-siapa sahaja ada benda yang dibayar pada masa lepas untuk membeli sesuatu pada masa depan. Dan hari ini akan menjadi kenangan kita pada masa depan. Kalau kita tak bina diri pada hari ini, kita akan bertemu dengan musuh masa depan, iaitu penyesalan. Hadirin hadirat yang saya muliakan,
Saya nak tunjukkan satu video bagaimana kita nak melihat apa saja kondisi dalam hidup ini, kita nak pandang positif. Kalau kita rasa susah, kita nak cari solusi. Bukan asyik merintih, menangisi kesusahan itu. Itulah tangga-tangga nak menuju perubahan. Jadi orang yang lebih baik. Ya, silakan video pertama kita. Saya petik daripada drama Aku Ada Wali. Setiap Selasa TV Ali Jeram. Ada satu lagi rancangan dia Selasa ini yang terakhir ya. Ini saya yang karang. Silakan. Okey, yang satu lagi ya. Bukan yang satu lagi. Siap. Waalaikumsalam. Saya abang ada Waalaikumsalam. saya abang ada Anak ke? Ini Syabara di tempat kerja. Oh, Ya. tadi saya ada diperlukan. Kalau boleh, dia nak kita bekerjasama untuk siapkan satu tim. Yalah, dia kata kita ni kan bersyaraf. Nak ada je. Kalau boleh, nanti kita boleh. Tapi saya masih nak. Saya perlukan tunjuk ajar. Kau ni baik sangat pula. Tak kira. Aku nak kau pergi angka jenayah 7. Jenayah apa? Bapak tanya pula. Dia tak masalah kau lah. Kejap lagi aku akan email Tajudin. Pasal kau kena siapkan. Okey tak? Biar aku duduk sini. Okay. Dia diberi arahan untuk buat jurnal dekat Andi baru first day bekerja. Kalian mungkin ada assignment kerja sekolah yang kalian susah rasa nak buat kan? Ini semua Dia relate. walaupun aku tiada kenangan cinta apa-apa dengan dia, dia tetap berdendam dengan aku. Kalaulah aku ada kenangan apa dengan dia, tentu dia lagi teruk memusuhi aku. Tapi bila kita pandang positif, apa saja masalah yang kita hadapi, tengok kita masih mampu tersenyum ceria meskipun di rumah. Ya. Kalau seorang ibu dengan anak, seorang kawan dengan kawan dia, dengan adik-beradik dia, dia masih mampu melaksanakan tanggungjawab yang lain. kalau boleh bangun. Walaupun abang tak pernah berlagak macam raja, tapi saya nak layan abang seperti anak raja. Mana boleh macam tu. Tolong menolong mengharmonikan cinta. Awalnya anak kita tidur bang. Mereka makan tak? Alhamdulillah sedap. Macam mana? Hari pertama kerja? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapan syukur kita sendiri. Semakin pelik melihat kehidupan manusia, semakin saya rasa bersyukur sebab ada pendamping sebaik abang. Apa yang peliknya? Hari pertama dah dapat tugas penting tanpa arahan yang jelas. Tapi bila difikirkan balik, ia bukanlah satu masalah.
selagi saya tak menganggapnya masalah. Anggap ia satu cabaran. Kalau sayang tak rasa jelas arahan itu, sayang kena aktif. Tanya sampai jelas. Tengok ya, dia tak berhenti pada masalah, tapi dia bukan cuba cari solusi. Tapi cabaran kena pandang positif. Abang teringat satu hadis. Hendaklah kamu memiliki hati yang sentiasa bersyukur dan lidah yang sentiasa mengenali Allah, serta isteri di kalangan wanita beriman yang membantu kamu dalam urusan akhirat. Riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah, abang bersyukur sangat sebab wanita beriman itu ada di samping abang. Okey, terima kasih. Terima kasih. Abang sentiasa. Hadirin hadirat, sebagai kesimpulan untuk pusingan yang pertama, kita semua perlu berubah. Berubah itu mesti setiap hari. Hari ini mesti lebih baik dari semalam. Kita tak akan ada feel untuk berubah kalau kita tak muhasabah diri, tak mohon kepada Allah untuk mampukan diri. Maka hadirin hadirat, bayar sesuatu kalau kalian ingin beli sesuatu yang hebat 5 tahun akan datang. Dan sesuatu itu perlu dibayar dengan harga hari ini. Manfaatkan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Fatimah. Terlalu banyak input yang boleh kita ambil di situ ya. Contohnya, hari ini mestilah lebih baik daripada semalam. Betul tu? Kita perlu amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah ya. Baiklah, tamatlah sudah pusingan pertama kita. Sebelum kita menjengah ke pusingan kedua, izinkan saya untuk ingatkan kembali, untuk pusingan ketiga saya akan buka ruang untuk para hadirin mengajukan soalan dengan kaedah menghantar SMS ke nombor 0139873455. Anda boleh mengajukan soalan yang anda muskil selama ini terus kepada Ustazah, insya-Allah. Baiklah. Sebagai pembukaan untuk pusingan kedua ya, Dr. Farhan. Sebagai seorang pelajar, saya sendiri pernah menjadi seorang pelajar juga. Kecemerlangan akademik ini ramai sangat memang anggap kecemerlangan akademik ini sangat penting dan sering diutamakan dan dititik beratkanlah banyak member ilmu ni. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dalam dunia ni, ramai aja orang yang bijak pandai hari ni, ada yang buat kerja jahat, tak berakhlak, dan ada juga yang langsung tak kisah pasal agama. Sebab dan hal-hal agama ni pula semuanya hanya akan disandarkan kepada mereka yang ambil jurusan Islam dan kepada ustazah, contohnya kepada Ustazah dan Dr. Farhan. Jadi sebagai seorang doktor, sepanjang pengalaman Dr. Farhan sendiri, bagaimana pendapat Dr. Farhan tentang hal ini, yang betapa pentingnya seorang pelajar itu untuk cemerlang dalam akademik dan juga seiring dengan tuntutan agama? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan you, pokok kayu, saudari moderator, thank you. Sebab sudah pantun tadi, saya kena pantun jugalah ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, sedikit saya nak sentuh tentang anak muda. Yang mana anak muda ini, orang muda ini merupakan satu golongan yang sangat penting dalam masyarakat. Penting sangat kehadiran orang muda dalam masyarakat ini. Sebab dunia ini akan sepi seperti kubur tanpa orang muda. Tanpa orang muda macam adik-adik semua ni, dunia ini semua sepi.